Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama sambung kembali pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam bersama saya Cikgu Nas dan juga pelajar-pelajar 3 Bestari SK Paris. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam bidang Al-Quran di bawah tajuk Tajwid Hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Maka cikgu minta murid-murid semua untuk bersedia untuk kita sama-sama mempelajari hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu hukum tajwid. Baiklah murid-murid, sebelum itu sama-sama kita perhatikan beberapa perkara penting tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Yang pertama, maksud nun sakinah. Nun sakinah adalah huruf nun yang tidak berbaris ataupun nun bertanda mati. Yang kita nampak ada bulat di atas tu kan, itu dinamakan nun bertanda mati. Sekiranya kita lihat nun yang ada baris atas, bawah maupun depan macam yang ada dalam contoh tu, dia tidak dikategorikan sebagai nun sakinah. Yang kedua, apakah maksud tanwin? Tanwin adalah huruf yang mempunyai baris dua, sama ada baris dua di atas, baris di bawah, baris dua di depan. Macam kita nampak contoh dalam gambar ini, ban, bin, bun. Huruf ba mempunyai dua baris di atas, di bawah ataupun di hadapan. Perkara ketiga yang kita kena tahu adalah apakah perkaitan antara nun sakinah dan tanwin. Jika kita lihat contoh ini, mim bertemu dengan nun mati, bunyi dia man. Mim yang mempunyai dua baris di atas juga bunyi man. Maka nun mati dan tanwin mempunyai satu bunyi yang sama. Jadi itulah perkaitan hukum nun sakinah dan tanwin. Yang keempat, apakah pula dimaksudkan dengan hukum nun sakinah dan tanwin? Okey, sekarang kita masuk kepada hukum pula. Hukum nun sakinah dan tanwin. Hukumnya adalah apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf hijaiyah yang kita pernah belajar sebelum ini? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai huruf ya. Yang kita pernah nyanyi sama-sama tu, itu adalah huruf hijaiyah. Contohnya nun bertemu dengan huruf ha. Dan juga dalam perkataan azizun hakim, tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi ha dan ha ni adalah huruf hijaiyah. Dan yang kelima, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hukum nun sakinah. Yang pertama, iqlab, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, izhar halki, dan ikhfa hakiki. Baiklah, untuk menambahkan lagi kefahaman anak-anak murid semua terhadap pembahagian tersebut, cikgu sudah sediakan satu jadual pemecahan bahagian ini untuk sama-sama kita cuba fahami. Seperti yang kita tahu, hukum nun sakinah tadi terbahagi kepada 5. Yang pertama iqlab, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham ma'al gunnah, yang keempat izhar halki, dan yang terakhir ikhfa hakiki. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Iqlab, huruf dia cuma satu, iaitu huruf ba. Jadi murid semua tidak payah pening-pening, asalkan iqlab, huruf dia cuma satu. Jadi apabila huruf ba, ianya menjadi iqlab. Maksudnya, apabila dalam Al-Quran kita terjumpa huruf nun mati, nun mati ni yang kita belajar tadi apa? Nun yang tiada baris.
Sama ada baris atas, baris bawah, baris depan. Dia tiada baris, dinamakan nun mati. Ataupun tanwin. Tanwin pula apa? Kita sudah belajar tadi juga, yaitu baris dua. Tidak kisah dua atas, dua bawah, dua depan. Ianya dinamakan apa dia? Nun sakinah dan tanwin. Ni tanwin, ni nun sakinah. Okey, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, ianya menjadi iqlab. Jadi iqlab macam mana kita mau baca dia? Okey, kita tengok sini cara bacaan. Cara bacaan dia menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Okey, kita tengok. Ini nun kan? Okey, kita buang nun ni, tukarkan kepada mim. Okey, sama juga kalau nun ni dia dua baris di atas ataupun apa-apa huruf yang ada dua baris di atas macam ain ni, dia menjadi tanwin. Bertemu sebelah ni, kita katakan ini bukan nun, ini ba. Okey, jadi kita akan baca dia bim, dia akan menjadi mim. Jadi cara bacaan dia yambu'a, yambu'a, nafsim bima, nafsim bima. Okey, sini sepatutnya ada dua baris tanwin. Ada dua baris. Okey, tanwin bertemu dengan ba, dia akan ditukarkan bunyinya menjadi mim. Jadi kita baca nafsim bima. Okey, itu untuk iqlab. Okey, yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, huruf dia ada dua. Okey, kalau iqlab ada satu, iaitu ba. Idgham bila gunnah, huruf dia ada dua, lam dan ra. Lam dan ra. Okey. Maksudnya apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf sama ada lam ataupun huruf ra, dia hendaklah dibaca dengan menggabungkan bunyi nun kepada huruf selepasnya tanpa dengung. Dia dinamakan apa? Idgham bila gunnah. Hari ini kita belajar tajwid kan, dia memang berat sikit lah, tapi tidak apa, kita belajar. Okey. Jadi apabila nun mati bertemu dengan lam, lam ni huruf apa? Kita tengok sini. Lam dan ra. Idgham bila gunnah. Jadi kita kena baca dengan membunyikan nun kepada huruf selepasnya tanpa dengung. Contohnya cikgu baca fa'ilam, fa'ilam. Nun ni kita tidak payah baca sudah. Terus kita gabungkan huruf ini dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Huruf selepasnya apa? Huruf lam. Fa'ilam. Sama juga dengan sini. Ghafurur rahim. Kalau bukan idgham, biasa kita akan baca ghafurun rahim sebab jadi nun kan. Tapi apabila dia bertemu dengan ra ataupun lam, hapuskan nun. Terus sambung ke huruf selepasnya. Ghafurur rahim. Okey, itu untuk idgham bila gunnah. Okey, yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Apabila nun mati, ni nun mati, ataupun tanwin, ni tanwin, dua baris, atas, depan atau bawah, bertemu dengan mana-mana huruf dari 4 ni, sama ada ya, sama ada waw, sama ada mim, sama ada nun, dia secara automatik akan menjadi idgham ma'al gunnah. Jadi apabila idgham ma'al gunnah, macam mana cara bacaan dia? Kita tengok di sini. Bacaan dia adalah menggabungkan bunyi nun kepada huruf selepasnya dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah tadi tanpa dengung. Berbeza dengan ma'al gunnah, sama juga menggabungkan dengan huruf selepasnya, tapi yang ini dengan dengung. Jadi macam mana baca dia? Okey, tengok cikgu baca. Bisuratim mim mithlih. Bisuratim mim mithlih. Okey, nampak kan? Tim, mim, tim,
mim. Ada cikgu panjangkan 2 harkat, maksudnya itulah dengung. Tahan sekejap kita punya bacaan tu. Itu maksud dengung. Bisuratim, cikgu tahan 2 harkat, 2 saat. Bisuratim mim mislih. Bisuratim mim mislih. Okey, itu untuk idgham ma'al ghunnah. Sekarang kita lihat yang keempat, izhar halki. Izhar halki. Izhar halki ada berapa huruf? Ada 6 huruf, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apa-apa huruf, bukan apa-apa huruf, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, salah satu daripada ke-6 huruf ini, dia akan menjadi izhar halki. Yang mana apabila izhar halki, dia kena baca dengan jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Contoh bacaan, cikgu baca, murid-murid boleh tengok. Man amana jurufin hari. Okey, kalau di atas tadi cikgu tahan kan, suratim mim mislih. Tapi yang ini cikgu tidak tahan sebab dia mau jelas dan nyata. Man amana jurufin hari. Manakala yang terakhir pula adalah ikhfa hakiki. Kita tengok yang terakhir ni, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, kita lihat huruf dia dulu. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? Kita bilang satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Huruf ikhfa hakiki mempunyai 15 huruf. Ta, tha, jim, dal, zal. Ta, tha, jim, dal, zal, zai. Sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, kof, kaf. Ta, tha, jim, dal, zal, zai. Sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, kof, kaf. Ada 15 huruf ikhfa. Bermaksud apabila nun mati ataupun tanwin, iaitu 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan, bertemu dengan mana-mana huruf yang ada di sebelah sini, iaitu huruf ikhfa yang ada 15 tadi, ianya dinamakan hukum ikhfa hakiki. Apabila ikhfa hakiki, cara bacaan dia adalah dengan membunyikan nun dibaca sama ada antara maafkan cikgu, bunyi nun dibaca samar antara izhar dan idgham dengan dengung. Bunyi nun dibaca samar antara izhar dan idgham dengan dengung. Izhar pun tidak, idgham pun tidak. Dia di antara, tengah-tengah. Jadi, macam mana yang tengah-tengah tu? Okey, kita mau tahu, tengok cikgu baca. In kuntum qawlan thaqila. Okey, kita dengung tapi bukan dengung sangat, tidak juga jelaskan sangat. Cikgu tahan suara macam dengung tapi cikgu tidak tutup mulut. Okey, itu perbezaan bacaan ikhfa dengan idgham ma'al ghunnah. Kalau idgham ma'al ghunnah, kita dengung sambil tutup mulut. Mim, min mislih, min mislih, suratim mim mislih, suratim min mislih. Tapi kalau ikhfa, cikgu tidak tutup mulut pun. In kuntum qawlan thaqila. In kuntum qawlan thaqila. Okey. Untuk murid lebih faham lagi, boleh perhatikan satu-satu jadual ni.
Okey, sekarang kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Ini cikgu sudah buat satu carta pokok yang mana ada 1 pucuk, 2 bunga, 4 buah dan 6 daun. Dan juga ada akar. 1 pucuk iaitu huruf ba. 2 bunga kita letak huruf lam dan ra. 4 buah huruf ya, waw, mim, nun. 6 daun huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Manakala akarnya adalah huruf 15 ikhfa hakiki tadi, iaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shot, dot, tozo, fa, kof, kaf. Jadi untuk kita mudah ingat, kita cuba lukis pokok ni dan letakkan. Okey, iklab ada berapa huruf? Ada 1 huruf, ba. Idgham bila guna ada berapa huruf? Ada 2 bunga. Maksudnya 2 huruf, lam dan ra. Idgham ma'al gunah ada berapa huruf? Kita tengok pokok ni ada 4 buah. Maksudnya 4 huruf idgham ma'al gunah, ya, waw, mim, nun. Dan izhar halki pula ada berapa huruf? Kita tengok pokok ni ada berapa daun? Ada 6 daun. Bermaksud ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi yang akar ni kita kena usaha sedikit untuk hafal. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shot, dot, tozo, fa, kof, kaf. Itu adalah huruf ikhfa. Jadi tugasan untuk hari ini, cikgu bagi tugasan siap-siap untuk murid-murid lukiskan lakaran pokok ini sebiji macam ada dalam gambar yang cikgu buat ni. Buat 1 pucuk, 2 bunga, 4 buah, 6 daun. Dan ada akar dan letaklah dia punya huruf-huruf dan buat juga jadual ni. Okey, di kanan dia buat juga jadual yang macam mana yang slide cikgu ada ni. Jadi, lepas tu tampalkan di bilik ataupun di dinding rumah masing-masing hasil kerja kamu. Kemudian gambarkan dan hantarkan kepada cikgu. Lepas lukis benda yang sama ni, tampalkan di dinding rumah ataupun bilik tidur dan gambar tunjukkan kepada cikgu, dan cikgu mau kamu kena rajin-rajin tengok gambar tu untuk kamu cuba ingat pembahagian huruf. Sama ada huruf iklab, idgham bila gunna, idgham ma'al gunna, ma'al gunna, izhar halki dan ikhfa hakiki. Kamu boleh tahu huruf-huruf antara 5 ni. Okey, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita, kita cuba pula latih bacaan dan cikgu minta murid-murid pastikan dalam bacaan cikgu ini yang manakah hukum-hukum tajwid dalam bacaan cikgu ini. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Okey. Sekarang cikgu bagi masa sebanyak 1 minit untuk murid-murid kenal pasti tajwid yang ada dalam potongan ayat yang cikgu baca tadi mengikut kelas-kelas mereka. Mana yang murid-murid boleh tahu. Cikgu akan bagi jawapan dia selepas ini. Okey, mula dari sekarang.
Okey, ini adalah senarai hukum tajwid yang ada dalam potongan ayat yang cikgu baca tadi. Okey, ini dia. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.